Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali. Untuk video kali ini kita akan belajar macam mana cara nak tanda RBS daripada time frame yang berbeza. Okey. Kalau kata video yang sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan belajar dah tengok macam mana cara nak tanda RBS based on a single time frame. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tanda RBS daripada time frame yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan USD CHF. Okey. Untuk USD CHF bagi time frame monthly so far tak ada RBS. Okey, seterusnya saya akan turun pada time frame yang lebih rendah iaitu weekly. Okey, so dekat sini. Okey. Candle ni masih lagi belum close as a weekly candle sebab hari ini merupakan 17 hari bulan bersamaan dengan hari Rabu. Jadi kita masih lagi berbaki selama 2 hari sebelum candle weekly close. Okey. Jadi apa yang saya akan buat ialah saya akan tandakan RBS ni dengan menggunakan warna hitam dan seterusnya saya akan remark description tu tadi macam ni. Saya kira bagi mereka yang dah pernah tengok video ni, dah follow pembelajaran dengan Badar ni tadi, dia akan tahu dah lah, dia dah boleh expect apa nak dibuat sebab sebelum ni kita belajar SBR. Baik. So ini dia untuk RBS. Dia warna dia sama baik RBS ataupun SBR. Untuk case yang sebegini warnanya sama. Jadi sekarang ni ini RBS yang ada di bahagian bawah. Saya akan tandakan begitu. Seterusnya yang ni saya akan padam dan saya akan letak warna biru. Selesai. Baik, kalau kata kita ke bawah lagi, ini support, seterusnya ini support yang seterusnya, turun. In between support ni dengan support yang ini, ada tak RBS? Tak ada. Kalau tak ada, yang support yang ini dengan support yang ini, in between this support and this support, ada tak RBS? Ada dekat sini. Itu cara dia macam mana kita nak cari RBS. Saya kira cukup lah kot 3 RBS untuk time frame weekly sebagai contoh. Yang ni kalau nak tanda, kita tengok batal tak? Tak batal. So bolehlah nak tanda. Dan saya akan turun pada time frame daily. Baik. Jadi sekarang ni time frame daily dekat sini resistant. Seterusnya pada bahagian bawah ni kita ada RBS. Baik. So saya akan combinekan combination apa yang kita dah belajar, iaitu support, resistance, SBR dan sebagainya. So sekarang ni just saya tanda resistance saja. So nampak dekat sini macam semalam berlaku rejection dan hari ni dia sedang cuba untuk menembusi kawasan resistance tersebut. Adakah dia akan berjaya? Wallahu alam. Perlukan monitoring lah, memerlukan pemerhatian dekat sini. So yang ni time frame daily, saya akan tandakan sebegini. So description saya bubuh daily. Baik. Rezeki korang lah. Sekarang ni kalau kata korang perhatikan, RBS ni daripada time frame weekly dan dekat sini ada satu lagi RBS daripada time frame daily. Jadi apa yang saya akan buat ialah saya akan remark macam ni. Sebab dia berlaku pelarasan harga di situ. Sama. Yang ni pula dekat daily. Yang bahagian bawah ni saya akan tandakan dekat daily macam tu. Dan seterusnya dekat sini ada dua lagi. Dan saya malas nak tanda yang bawah ni. Saya terus kepada H4. So untuk H4 pula kita tengok. Dekat sini ada RBS, sini ada RBS, sini pun ada RBS, sini pun ada. Yang ni ada dua RBS, sini pun ada. So H4 ni saya pun tak tanda sebab dia terlalu banyak. Just saya nak tunjuk macam mana cara nak tanda RBS daripada time frame yang berbeza sahaja. Macam contoh dekat time frame daily kita boleh nampak RBS daripada time frame weekly. Kita boleh nampak dekat situ. Baik. So GBP USD.
monthly. Okey, yang ni kita dah tanda. Seterusnya turun time frame weekly. Untuk time frame weekly RBS yang ni dah batal. Okey, sini ada 2 RBS dekat sini. Sorry, ada 1 dekat sini. Bawah ni dah batal. Yang ni ada RBS, yang sini pun ada RBS. So saya tanda. Okey. Yang ni dah batal tadi. Sorry. Saya tanda yang ni. Okey. Ini visualization macam biasa. Kalau kita tanda time frame weekly, so pastikan visualize daripada M1 sehinggalah kepada time frame weekly. Okey. Jadi dekat sini saya describekan dia sebagai saya labelkan dia sebagai weekly. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, sampai level mana yang saya patut tanda marking-marking ni, sama ada support, resistance, SBR, RBS dan sebagainya, sampai level mana, kan? Sebab kadang-kadang dekat sini pun tak ambil, tapi atas ni ambil. So macam mana nak tahu had ataupun limit nak ambil marking? Jawapan dia hanya boleh dijawab bila dah belajar do teori. Okey, itu dia. Kalau selagi tak belajar do teori, selagi tu saya tak boleh nak bantu untuk fahamkan level mana yang perlu untuk kita buat marking. Okey, sampai level mana. Baik. So yang ni ada RBS. Okey, boleh nampak kan kat time frame daily ni ada RBS dekat sini. Tandalah, visualization pun sama. Okey, tandakan daily. Kalau rasa malas, macam sekarang ni saya tengah malas, saya just tanda H1 sahaja. Okey, saya tak tanda sampai M1. Okey, tu dia. Kalau kata nak tanda yang daily punya, mana ada lagi? Tak ada. Sini pun dah batal. Okey, yang paling hampir pun yang ini dengan yang bawah ni lah. Okey, so saya tanda yang tu untuk RBS. Baik. So itu dia untuk GBP USD bagi time frame daily. Seterusnya Euro USD. Kita start dengan time frame monthly. Yang ni video yang saya buat ketika kita sedang membincangkan berkenaan bagaimana berlakunya pembatalan untuk Euro USD, untuk RBS especially. Baik. So sekarang ni dia tengah breaking the RBS. Okey. Okey, dia tengah breaking the RBS. Jadi apa yang saya akan buat ialah saya akan tukarkan nama dia. Saya akan describekan dia macam tu sebab warnanya saya akan tukarkan kepada warna hitam. Okey. Saya akan tukarkan kepada warna hitam macam ni dan seterusnya ada label kat situ RBS. Okey. Baik. So itu dia untuk time frame monthly. Seterusnya kita turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu time frame daily. Okey. Baik, untuk time frame daily pula, kalau tuan-tuan perhatikan, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, dekat sini ada satu RBS untuk time frame daily. Jadi adakah kemungkinan untuk price itu berhenti pada aras harga RBS weekly? Ada kemungkinan, bukan tak ada. Macam mana pun dia memerlukan pemerhatian. Kita kena monitor lah. Jangan dah tanda, dah marking apa semua, lepas tu biarkan gitu saja, seolah-olah market ni akan jadi sebagaimana yang kita nampak. Jangan gitu. Kena tengok mana yang batal, mana yang break, mana yang valid dan sebagainya. Perlu ada pemerhatian. Okey, baik. Itu dia untuk time frame weekly. Okey. Seterusnya saya akan tanda untuk time frame daily. Okey, tarik dulu siap-siap. Nanti baru kita cari mana price dia. Visualkan dia dulu, H1, H4 dengan daily. Okey, description boleh letak siap-siap, tak ada masalah. Okey, baru kita zoom in dan cari dekat mana yang ada RBS. Okey, kita tengok, cuba tanda di sini. Dan sekarang kita akan shift chart, kita akan tengok. Okey, dah batal. Okey, nampak dekat sini dah batal. So saya akan turunkan penandaan RBS tu tadi. Saya akan turunkan di sini. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok macam mana keadaan dia kalau kita tanda dekat situ. Sebab this is the last one yang saya tanda tadi dan dia dah batal. Okey, semalam punya candle dia dah batal. So the nearest RBS adalah di sini. Okey, jom kita tengok apa keadaan dia.
Dekat mana kedudukan dia? Sini. RBS untuk time frame daily. Mana kata sekarang ni RBS untuk time frame weekly lebih tinggi berbanding dengan daily. Dia akan jumpa weekly dulu, barulah dia akan jumpa daily yang dekat bawah ni tadi. Okey, sekali lagi saya tegaskan, tolong belajar betul-betul sebab ini merupakan fasa yang kedua dalam badah. Okey, selepas daripada ni tuan-tuan dan puan-puan akan masuk ke fasa yang ketiga di mana kita akan belajar do teori. Okey. Do teori mungkin ramai yang dah tahu, dah kenal, dah tengok, dah pernah dengar dan sebagainya, tapi do teori in term of badah dia berbeza. Daripada sudut pandang badah dia sangat-sangat berbeza. Okey. Memerlukan pemahaman yang sangat-sangat mendalam untuk pemahaman badah. Bermula daripada fasa yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan belajar apa itu seller, buyer dan sebagainya, bagaimana untuk mengira harga kod, table formula badah dan sebagainya. Seterusnya berpindah kepada fasa yang kedua di mana tuan-tuan dan puan-puan belajar basic technical untuk badah. Okey. Yang mana dalam basic technical untuk badah ni tadi tuan-tuan dah belajar support, resistance, SBR, RBS, break marking, valid, beza time frame, special character dan sebagainya. Okey. So selesai yang tu. Phase yang seterusnya ialah do teori. Selepas do teori ni kira fasa yang ketiga. Seterusnya peringkat analisis, plotting dan sebagainya, itu peringkat yang keempat. Yang paling penting, tolong pastikan anda faham sebaiknya setiap fasa yang telah saya sebutkan tu tadi. Sebab semuanya sangat-sangat berkait rapat dan memerlukan pemahaman yang baik daripada setiap topik yang dibahagikan mengikut fasa tu tadi. Untuk kita combinekan dia menjadi analisis. Okey, sangat-sangat perlu. Baik. Sekian sahaja daripada saya. InsyaAllah teruskan usaha, rajin-rajinkan buat revision dan sebagainya. Nak tanya silakan tanya, tak ada masalah, saya alu-alukan. Okey. Bersedia, tolong bersedia mentally, physically untuk topik yang seterusnya, iaitu do teori. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.